susah, yang terpaksa dibuat nasyid baru boleh hafal. Tak ada. Tidak ada orang yang nak datang masuk Islam pada zaman Nabi. Nabi kata, maka pelajaran akidah yang pertama hendaklah menghafal 20 sifat ini. Tak ada. Jangan bazirkan lagi masa dengan 20 ni, sehingga nanti ada satu makcik di Kelangkawi tu 70 tahun tak salat dia. Kerana ustaz kata lagi tak hafal sifat 20, solat tak sah. Kita kata Abu Bakar pun tak hafal 20. Tuan, siapa di kalangan tuan-tuan yang tak hafal sifat 20 angkat tangan? Tak hafal? Iman sah? Tuan-tuan, antara dia orang yang dok kata ni puak-puak pembaharuan ni suka sesat orang. Siapa yang suka sesat orang? Ikut kaedah dia tu, ramai orang Malaysia sesat nak. Yang kedua lagi benar. Hari kedua lagi pening. Sebab itu bila anak murid tanya apa maksud itu Tok Guru, maka kata Tok Guru, barang siapa banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Pasal Tok Guru juga tidak akan dapat faham kepada falsafah Grek Yunan itu. Tak mungkin akidah Islam itu akan dibahaskan dengan cara yang begitu berfalsafah. Masalahnya menilai sifat-sifat ini dengan 20 ataupun 13 sifat yang memang ia diambil daripada nas-nas syarak, Al-Quran dan juga hadis. Bukankah kita ni bila kita nak menyebut tentang rukun-rukun wudu, kita sebut jumlah kiraan wudu itu yang mana ia berasal daripada Quran dan juga hadis? Bukankah para fuqaha telah menafsirkan dalam kitab-kitab mereka bahawa rukun-rukun wudu itu ada 6 perkara? Pertama, berniat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, menyapu kepala, dan juga yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke 20 hari. Yang keenam adalah tertib. Walaupun dalam Al-Quran memang tak ada pun Allah kata rukun-rukun wudu itu ada 6 perkara secara nas atau teks macam tu. Tetapi fuqaha mereka mengeluarkan rukun-rukun 6 ini daripada Al-Quran dan juga hadis dan menyebutnya di dalam kitab-kitab mereka. 4 rukun daripada Al-Quran sebagaimana diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 2 rukun lagi, niat dan juga tertib, diambil daripada hadis. Pertama, niat, iaitu niat wudu, diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari dan juga Muslim. Manakala tertib pula diambil daripada hadis yang warid tentang sa'i yang dimulakan daripada safa, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ibda'u bima bada Allah bih, rawahu An-Nasa'i. Begitu juga sifat-sifat Allah, walaupun tidak disebut jumlah bilangannya dalam Al-Quran 20 ataupun 13, tetapi ia telah disebut di dalam Al-Quran secara berulang-ulang, sama ada secara lafaz ataupun secara makna. Juga disebut di dalam hadis. Contohnya pertama sekali, wujud, maknanya Allah Ta'ala itu ada. Firman Allah Ta'ala, afillahi syak, maksudnya tidak ada kesaksian pada kedudukan Allah. Ini dalil sifat wujud. Yang kedua, al-qidam, iaitu maknanya tidak ada permulaan bagi wujudannya. Firman Allah Ta'ala, huwal awwalu, maksudnya hanya Allah yang al-awwal. Al-awwal, tuan-tuan, ia tiada permulaan bagi kewujudannya. Yang ketiga, al-baqa, iaitu Allah Subhanahu wa taala abadi, tidak ada penghujung bagi kewujudannya, tidak mati, tidak lenyap. Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir, maksudnya hanya Allah yang al-awwal dan al-akhir. Al-akhir ialah tiada penghujung baginya. Yang keempat, al-qiyamu bin nafs, iaitu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada selainnya. Firman Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maksudnya Allah tidak berhajat kepada alam. Yang kelima, mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu Allah tidak sama dengan sesuatu daripada makhluknya, iaitu Allah bukan jisim besar seperti gunung ataupun bukan jisim kecil seperti hamuk, dan tidak disifatkan dengan sifat-sifat jisim. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Yang keenam, al-wahdaniyah, iaitu Allah tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, qul huwallahu ahad, iaitu maksudnya katakanlah wahai Muhammad bahawasanya Allah itu esa. Yang ketujuh, al-qudratu, iaitu Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah. Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maksudnya dan Allah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Yang kedelapan, al-iradah, iaitu Allah maha melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pada azal pasti akan berlaku, dan apa yang Allah tidak kehendaki pada azal maka tidak akan berlaku. Allah berfirman, fa'alul lima yurid, maksudnya Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa yang dia kehendaki. Yang kesembilan, al-ilmu, iaitu Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang azali dan juga abadi.
dan ilmu Allah tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Allah berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10, al-hayat, iaitu Allah Ta'ala maha hidup dengan kehidupan yang azaliyah dan juga abadiyah. Dan sifat hidup Allah tidak seperti hidup manusia, tidak dengan roh, tidak dengan daging ataupun darah. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy di sini maknanya adalah Allah maha hidup. Yang ke-11, as-sam'u, iaitu Allah Ta'ala maha mendengar segala yang boleh didengar tanpa telinga, tanpa alat-alat yang lain. Yang ke-12, al-basar, iaitu Allah Ta'ala maha melihat segala yang boleh dilihat tanpa biji mata, tanpa alat yang lain. Dalil Allah Ta'ala bersifat dengan as-sam'u wal-basaru, iaitu firman Allah, wa huwa as-sami'ul basir. Yang ke-13, Allah Ta'ala disifatkan dengan kalam yang azali, abadi, bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Sedang penonton sekalian, dengan ini jelas sifat-sifat Allah ini yang diajar oleh Ahlu Sunnati wal Jamaah memang diambil daripada Al-Quran dan bukan ia dari falsafah Greek Yunani sebagaimana dakwaan Dr. Asri. Satu lagi, apabila ini memang sah ada dalam Al-Quran tanpa menyebut jumlah hitungan sifat-sifat tersebut, maka sudah tentulah Nabi SAW telah sampaikan sifat-sifat Allah ini kepada para sahabat baginda dan mereka mengetahui dan meyakini tentang mana sifat-sifat ini. Tentang rukun-rukun wuduk yang 6, bukankah sangat melampau kalau ada orang menuduh, mentuhmah fuqaha tersebut mengambil rukun-rukun wuduk itu daripada falsafah Greek? Padahal hakikatnya rukun-rukun wuduk yang ke-6 itu ia berasal daripada Al-Quran dan juga hadis. Begitu juga, bukankah sangat melampau apabila Dr. Asri menuduh ulama Asy'ariyah mengambil sifat-sifat Allah 13 atau 20 daripada falsafah Greek Yunani yang musyrik? Padahal tuan-tuan, sifat-sifat tersebut memang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis, sama ada secara lafaz atau secara makna. Neraca apa yang kamu pakai ini, wahai Dr. Asri? Pendapat entah bahawa sifat-sifat ini yang ia memang sebenarnya diambil daripada Al-Quran. Kononnya susah bagi entah. Dengan demikian susah falsafah Greek Yunan. Pening untuk dipahami. Kena pelajaran yang pertama pening. Kena pelajaran yang kedua lagi pening. Di hari kedua lagi pening. Memenatkan akal. Yang memenatkan akal. Jadi selepas penjelasan saya yang sangat mudah ini, tak sampai 5 minit pun, maka ini secara langsung bermakna entah telah menuduh bahawa akidah yang ada dalam Al-Quran itu dikira sebagai sangat susah, pening, memenatkan akal, tidak boleh difahami pada tanggapan entah. Tak boleh entah kata macam tu. Mana ada seorang alim pun dalam kalangan ulama yang akan terima dan bersetuju dengan pendapat entah ni. Bahkan tuan-tuan, bukankah ramai dalam kalangan mereka yang belajar bersama-sama entah mengenai pembahagian tauhid kepada 3 yang diasaskan oleh Ibnu Taimiyah dan disebarkan pula oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mereka sebenarnya pening, keliru, tidak memahami pembahagian dan perbezaan antara tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Boleh faham tak ni? Rububiyah, uluhiyah ni. Kau takut pening kan nak bolok rububiyah. Aku nak balik kampung. Pening. Mari pelih nak dapatkan ilmu sunnah, balik uluhiyah rububiyah. Apa ke benda polok ni aku tak apa faham. Faham tak faham, itulah istilah yang perlu dipaham. Sebaliknya, jika kamu bertanya kepada para pelajar Asy'ariyah yang mana mereka mempelajari tentang makna wujud, makna qidam, baqa dan juga lain-lain daripada sifat-sifat Allah, pasti mereka akan dapat memberikan jawapan kepada kita dengan mudah dan jelas beserta dalil daripada Al-Quran ataupun hadis bagi setiap satu sifat daripada sifat-sifat tersebut. Jadi, tang mana yang entah dakwa susah dan payah tu? So tuan-tuan, kita lihat di sini bahawa sebenarnya Dr. Asri ni dia tak ada sebarang asas yang kuat untuk menuduh akidah ini berasal daripada falsafah Greek Yunani. Adakah kerana ulama Asy'ariyah telah meletakkan makna-makna ayat bagi setiap sifat-sifat yang disebutkan, lalu mereka dituduh sebagai falsafah Greek Yunani yang musyrik? Atau pada hakikatnya kerana ulama Asy'ariyah tidak mengikut Ibnu Taimiyah Al-Harrani dan Muhammad bin Abdul Wahhab, justru mereka dituduh sebagai falsafah Greek Yunani? Ini tak betul. Mengajarkan sifat-sifat ini secara ringkas tidak mengambil masa lebih dari 5 minit pun. Adapun dakwah entah, kononnya mengajar sifat-sifat ini mengambil masa yang lama. Jangan bazikan lagi masa dengan 20 ni sehingga nanti ada satu makcik di Kelangkawi tu 70 tahun tak salat dia.
Kerana ustaz kata lagi tak hafal sifat 20, solat tak sah. Dan andai kata Nabi SAW melakukan hal ini, nescaya orang-orang Arab tidak akan beriman. Nabi tak ada mengajar akidah sampai bertahun tak faham. Dengan demikian susah falsafah Greek Yunan yang diperkenalkan dalam masyarakat Melayu ini, maka tak Islam lah orang Islam zaman itu. Kena pelajaran yang pertama pening. Kena pelajaran yang kedua lagi pening. Di hari kedua lagi pening. Ini pernyataan sangat melampau dan ia boleh dianggap satu cerita panglipur lara Ada satu makcik di Kelangkawi itu 70 tahun tak solat. yang tidak bersandarkan kepada sebarang dalil. Ini kerana nak mengajarkan sifat-sifat ini secara ringkas tidak perlu masa lebih daripada 5 minit pun. Adapun dakwaan Intah bahawa ia perlu ambil masa bertahun-tahun, maka itu adalah anggapan yang tidak berasas. Tapi jika belajar sifat-sifat Allah ini untuk mengajar orang Islam yang lain dengan mantap supaya dia jadi seorang dai, pendakwah, maka ini memang mengambil masa yang lama. Tuan-tuan yang mulia, belajar untuk memperdalami ilmu ini, belajar untuk mengetahui dalil-dalil atau hujah-hujah bagi menyanggah syubhah-syubhah perosak agama dan golongan yang mendatangkan kecelaruan dalam akidah kepada orang ramai, maka ini memang mengambil masa yang panjang. Belajar untuk mengetahui sejarah firqah-firqah sesat seperti Mu'tazilah, Mujassimah, Syiah, Jahmiyah, Wahabiyah, Dahalatul Mutasawwifah dan perincian tentang akidah yang mereka pegang, supaya para penuntut ilmu itu jadi sebahagian daripada ulama usuluddin yang mantap ilmunya, maka ini memang ambil masa yang panjang. Tapi ini tak sama kalau kita nak jelaskan akidah kepada orang baru memeluk agama Islam. Kita hanya perlu huraikan tentang sifat-sifat Allah tersebut secara ringkas, sekadar yang diperlukan sahaja. Dakwaan Intah yang mengatakan Asy'ariyah berkata bahawa sesiapa yang tidak menghafal lafaz-lafaz sifat dan bilangannya mengikut urutan yang telah disebutkan oleh ulama itu, Siapa di kalangan tuan-tuan yang tak hafal sifat 20 angkat tangan? Tak apa. Iman sah. maka imannya tidak sah. Maka ini tidak pernah langsung disebut oleh seorang pun dalam kalangan ulama Asy'ariyah. Bahkan ini dikira macam salah anggap Intah je. Padahal perkara ini tidak disebut pun dalam kitab-kitab Asy'ariyah yang muktabar. Jadi intabih, hati-hati dengan dakwaan Intah yang tiada asas. Bahkan apa yang disebut oleh ulama Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dan yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka ialah sesiapa yang menafikan atau mendustakan satu sifat daripada sifat-sifat yang wajib baginya secara ijma' yang telah warid di dalam Al-Quran, maka imannya batal kerana dia dengan ini telah mendustakan Al-Quran dan mengingkari sifat Allah yang wajib baginya secara ijma'. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani yang bermukim dahulu di Kampung Paloh, Kelantan dalam kitabnya Risalatul Misbah Al-Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, halaman ke-13 dan ke-14. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dalam kitabnya Tuhfatul Raqibin fi Bayani Haqiqati Imanil Mu'minin, halaman yang kelima. Yang ketiga, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani dalam kitabnya Faridatul Faraid fi Ilmin Aqaid, halaman yang kelima, dan ramai lagi. Jadi, sangat jauh beza antara pernyataan ulama Asy'ariyah dan pernyataan Intah tuhmahkan dan Intah sandarkan kepada ulama Asy'ariyah. Kemudian, apa yang ulama Asy'ariyah sebut tentang sifat-sifat Allah ini bahawa ia wajib aini bagi setiap orang mukallaf ialah kita wajib meyakini makna sifat-sifat ini. Bukan wajib bagi setiap individu menghafalnya. Menghafal lafaz-lafaznya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain ke atas setiap mukallaf.